Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam yang berbahagia ini, diberikan kesempatan masa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati seluruh kehidupan kita di dunia. Moga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada musibah, kecelakaan dan azab di hari akhirat kelak insya-Allah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siang tadi kita ada bincang sedikit permasalahan berkaitan dengan pengangguran. Di samping bab hutang, ada satu tajuk lagi berkaitan dengan bab menganggur bagi orang yang mampu bekerja. Tadi saya sebut dah sikit berkaitan dengan tidak halal untuk bergantung kepada sedekah orang jika seseorang itu mampu untuk mencari rezeki buat dirinya, keluarga dan tanggungannya. Kata Nabi SAW, tidak halal sedekah buat orang kaya, juga buat orang yang berkemampuan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Bahkan seseorang yang minta sedekah dan minta bantuan orang sedangkan dia berkemampuan, sangatlah dilarang oleh Nabi SAW dan diharamkan ke atas para Muslim. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meminta-minta tanpa keperluan, seolah-olah dia menerimanya dengan menggenggam bara api. Dalam hadis lain, Nabi menyebut sesiapa yang meminta hanya untuk memperbanyak hartanya, maka pada hari kiamat akan ada tanda tercela pada wajahnya dan dia akan memakan batu-batu dari neraka. Sesiapa yang ingin meminta-minta sedikit atau banyak tanpa keperluan, lakukanlah, yakni dia akan mendapat ancaman. Riwayat Al-Baihaqi. Jadi zaman kita ni tak layak terima zakat, isi barang zakat. Tak layak JKM, isi barang JKM. Tak layak BPN, isi barang BPN. Dia tak layak. Maka dia mampu untuk bekerja. Maka dia tidak boleh meminta sedekah. Tak boleh meminta bantuan. Sedangkan dia berkemampuan. Dan Nabi SAW menyebut dalam riwayat Al-Baihaqi, dalam riwayat Al-Bukhari, sentiasa ada orang yang suka meminta-minta hingga dia datang pada Allah di hari kiamat dalam keadaan tidak tinggal di wajahnya melainkan potongan-potongan daging, tinggal tulang yang muka ni. Jadi kerana malunya luruh habis isi-isi di wajah ni, disebabkan atas dunia dulu berkemampuan tapi suka meminta-minta, minta sedekah. Baik, kalau tak cukup boleh lah. Tak cukup boleh.
Baik. Ini ancaman yang dahsyat lah. Ancaman yang dahsyat. Jangan meminta. Kalau berkemampuan, tak cukup boleh hutang. Lepas nanti dah ada duit bayar balik. Dah balik. Tapi kalau kita tak minta orang bagi, itu cerita lain. Mungkin sumbangan, mungkin sedekah, mungkin ihsan, itu cerita lain. Baik. Bagaimana dengan seseorang yang tidak mampu bekerja dan dalam kesempitan? Bolehkah dia meminta bantuan orang lain? Nabi SAW menggalakkan kita berusaha sendiri. Usaha. Tak cukup, satu hal lagi. Usaha dulu sendiri. Baginda mengukur dan meletakkan keperluan kena pada tempat. Sesiapa yang berkeperluan terpaksa memohon bantuan kerajaan atau individu, ia bukan suatu kesalahan. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya meminta-minta itu buruk. Dengannya seseorang menconteng arang ke wajahnya. Sesiapa berbuat demikian, maka dia menconteng wajahnya, yakni memalukan dirinya. Sesiapa yang tidak berbuat demikian, hendaklah dia meninggalkan perbuatan tersebut, kecuali meminta kepada orang yang berkewajipan atau perkara yang diperlukannya. Riwayat Abu Daud menunjukkan bahawa boleh meminta jika ada keperluan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Sayyidina Qabisah bin Mukhariq. Beliau bercerita, aku pernah menanggung hutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Lalu aku datang kepada Rasulullah meminta bantuan baginda. Sahabat ni bagus, ada dua orang bertelagah, maka dia menanggung hutang untuk damaikan dua orang yang bertelagah ini. Kemudian dia pergi jumpa dengan Nabi untuk minta bantuan. Lalu Nabi menjawab, tunggulah sampai orang datang menghantarkan zakat. Kami akan suruh hantar kepada kamu. Kemudian baginda berpesan, wahai Qabisah, meminta-minta itu tidak halal kecuali 3 golongan. Pertama, orang yang menanggung beban untuk membantu menyelesaikan masalah atau persengketaan. Dia boleh berhutang. Dia boleh meminta-minta. Boleh. Kata Nabi, yang pertama, orang yang tanggung beban untuk bantu masalah orang. Tengok jiran dia teruk, dia berhutang untuk bantu jiran. Berhutang untuk bantu orang universiti. Berhutang untuk selesai pembinaan masjid, contoh. Kata Nabi, dia boleh meminta bantuan hingga selesai bebannya. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah hingga musnah harta bendanya, kena banjir sebagainya. Dia boleh meminta bantuan sehinggalah dia menemui sumber kehidupan yang sesuai. Hari ini orang ditimpa musibah, ada yang dibuang kerja. Ada yang hari ini gaji kena potong 70%. Ada yang dipotong 90%. Dan banyak bebanan yang ditanggung. Allah Ta'ala datangkan musibah COVID. Ada yang kena pula banjir. 2-3 hari lepas, geng Talaki, kita buka infak untuk membantu mangsa banjir di Hulu Langat. Dan insyaAllah, moga Allah izinkan, esok insyaAllah kita akan hantar beras 1000 kampit di Hulu Langat, di pusat pengumpulan, pusat tarbiyah di Dusun Tua. InsyaAllah 1000 kampit beras untuk mangsa banjir di Hulu Langat. Dan terbaru tadi saya ziarah pondok madrasah Marga Emas, pondok moden dalam pembinaan yang masih memerlukan bumbung, memerlukan simen, memerlukan nak buat tingkap cermin tu. Dan masih lagi siapa yang nak wakaf, insyaAllah akan jadi wakaf yang kekal
dan berpanjangan pahala. Dan tadi juga kita dapat permohonan untuk surau di Batu Rakit. Surau di Batu Rakit. InsyaAllah poster akan keluar pada hari Jumaat. Tak banyak kapet, nak tukar kapet baru. Surau pun ada orang bagi duit untuk renovate. Kapet baru 30 kali 30 lebih kurang RM7,200. 7,200. Ini semua boleh minta bantuan lah dalam kes-kes yang macam ni. Yang ketiga, orang yang ditimpa kemiskinan dan disahkan kemiskinannya, dia boleh meminta bantuan hinggalah dia boleh mendapatkan punca rezekinya. Selain 3 golongan ini, haram meminta-minta dan haram makan hasil daripada apa yang diminta. Ini disebut dalam fatwa semasa Datuk Yusof Al-Qardawi, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Dalam fatwa Al-Qardawi sebut tentang isu ini. Baik. Saya berhutang dengan seorang kenalan untuk menjalankan perniagaan jualan buku. Perniagaan tersebut tidak berjalan dengan baik seperti yang dirancang. Saya akhirnya menemui jalan buntu dan tidak mampu membayar hutang. Kenalan saya tidak mahu mendengar sebarang penjelasan dan kami tidak bertegur sapa selama beberapa tahun. Kini saya sedang berusaha membangunkan kembali perniagaan saya. Setakat ini keuntungannya tidaklah seberapa banyak. Sekiranya situasi ini berterusan sehingga saya meninggal dunia, apakah hukumnya dan jalan penyelesaiannya? Soalan yang baik. Sangat prihatin tentang hutang. Baik, yang pertama, hutang wajib dibayar dan wajib dilunaskan. Jika saudara meninggal dunia, maka waris bertanggungjawab melangsaikan hutang yang masih belum berbayar. Dia hutang kena bayar. Sikit pun tak apa, sikit-sikit. Sebab ada sikit, minta tangguh. Minta tangguh. Kemudian, kalau meninggal, siapa yang nak lansai? Waris. Nabi SAW menegaskan diampunkan semua dosa. Hatta orang yang meninggal syahid di medan perang, kecuali dia mempunyai hutang. Ini bukti wajib bayar hutang. Macam mana wajib? Nasihat kita, bayarlah hutang tu sikit-sikit dan bersungguh-sungguh untuk bayar, walaupun sikit-sikit. Dalam hadis yang kedua, Nabi menyebut sesiapa yang suka diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaklah dia mengeratkan silaturrahim. Tadi dah berhutang, kemudian tak bercakap bertahun-tahun. Jadi punca sempit rezeki dan punca pendek umur orang yang putus silaturrahim. Maka Nabi sebut siapa yang nak diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur, hendaklah dia mengeratkan silaturrahim. Berbaik dengan orang, tolong orang, bantu orang, cakna dengan perihal jiran, orang ramai, adik-beradik, silaturrahim jaga. Kadang bab hutang ni pun boleh berbalah, boleh bergaduh. Sebab tu kalau berhutang tu bayarlah. Tak boleh bayar, bagi tahu sebab apa tak boleh bayar. Tak boleh bayar banyak, bayar sikit. Masalahnya tak bayar, tapi tengok hari-hari post kat Facebook, mewah-mewah hidup. Itu yang jadi perbalahan, pergaduhan sehingga masam muka dan sehingga tak bertegur siapa. Maka berhutang boleh, tapi jangan sampai tak bercakap. Maka bila tak bercakap menyebabkan pendek umur dan juga sempit rezeki. Sempit rezeki. Baik, ketika detik akhir Sayyidina Umar Al-Khattab selepas ditikam di dalam masjid Nabi, beliau meminta anaknya Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Umar, supaya menyemak jumlah hutang yang ada. Sayyidina Umar jadi imam yang subuh.
kena tikam dengan seorang kafir, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Waktu dalam keadaan selepas ditikam itu, antara benda yang disebut, dia panggil anak dia Sayyidina Abdullah bin Umar, semak hutang yang ada. Selepas disemak, didapati hutang yang ada lebih kurang 86,000. Hutang lebih kurang 86,000. Maka beliau meminta supaya harta keluarga Umar yang ada digunakan untuk langsai hutang. Jika tidak mencukupi, Sayyidina Umar berpesan supaya meminta daripada Bani Adi bin Ka'ab. Jika tidak mencukupi juga, beliau berpesan supaya meminta daripada kabilah Quraisy untuk langsaikan hutang. Sepatutnya bagi pihak kenalan, amalkanlah saranan dan kisah ini dan juga saranan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 280. Sayyidina Umar pesan pada anak dia supaya guna harta keluarga Umar, selesaikan hutang dia. Tak boleh juga jumpa dengan Bani Adi bin Ka'ab untuk mereka bantu selesaikan. Tak boleh juga jumpa dengan kabilah Quraisy, minta orang kaya di kalangan Quraisy untuk bantu. Yang ni tak hutang lah, minta tolong untuk selesaikan hutang Umar. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya. Mana kita bagi orang hutang, kaedah terbaik dia tak boleh bayar, tangguh lagi, bagi tempoh. Ni Quran sebut. Dan sebaliknya, jika kamu sedekahkan hutang itu kepadanya, adalah lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak di hari akhirat. Kalau memang dia susah sungguh dan memang tak boleh bayar, kita ada duit, halalkan. Saranan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ini kaedah dia lah. Kalau boleh tak apalah, tak boleh bayar, halalkan saja. Halalkan saja. Baik. Habis masalah hutang ni. Tuan Makno, line tak clear ke? Yang lain tak ada komen tu makna line clear tu, insyaAllah. Baik. Sedikit soalan WhatsApp yang sampai ni. Hukum masak atau makan haiwan yang masih hidup. Oh, ada trend pula dah. Trend hari ni, masak hidup-hidup ni, ikan hidup-hidup lagi, angkat duk kelupuk ni. Dia ambil garpu makan. Oh, ikan duduk hidup ni. Bukan makan panas-panas. Ikan hidup ni. Dia tanya sini contoh ikan ataupun sotong kurita. Hidup lagi. Makan haiwan tu hidup-hidup. Pun satu hal jugalah. Baik. Dia kalau haiwan darat, tak jadi masalah. Ayam pun semua ni memang orang sembelih lah. Jarang makan hidup-hidup. Musang boleh lah. Kambing mana ada, ingat rimau makan hidup-hidup. Ini soalan ni lebih kepada haiwan laut. Haiwan laut. Baik, dalam Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah menyebut bahawa sekiranya seseorang mendapatkan ikan yang masih hidup, tidak boleh untuk dia terus memakannya sehinggalah ikan tersebut mati atau dimatikan. Dan makruh hukumnya memanggang ikan tersebut hidup-hidup kerana ia telah menyiksanya tanpa keperluan. Hal ini kerana ikan adalah hidupan yang cepat mati, maka boleh ditunggu ia mati terlebih dahulu sebelum dimasak ataupun dimatikan. Tadi pun ada pagi orang tanya saya, hukum bersiang ikan hidup-hidup. Matikan dulu. Sebab ada hadis Nabi sebut, kalau nak membunuh, bunuhlah dengan ihsan, dengan baik. Tajamkanlah pisau. Maka ketuk bagi dia mati dulu lah.
Bagi dia mati. Kemudian baru bersiang. Baru bersiang. Dalam ni ada juga yang nelayan pun ada malam ni. Jangan siksa binatang. Bagi dia mati dulu. Sama juga jangan masak hidup-hidup. Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab bahawa sekiranya ditelan ikan ketika ia masih hidup, ikan kecil-kecil tak, atau dipotong separuh daripadanya ketika masih hidup kemudian dimakan, ada dua pendapat. Pendapat yang paling sahih ialah makruh, bukannya haram. Manakala pendapat yang kedua haram, dan ini merupakan pendapat Imam Al-Ghazali. Maka termasuklah juga haiwan-haiwan atau hidupan lain yang hidup dalam air yang mana mengambil hukum ikan, sotong ke apa ke, tak boleh masak hidup-hidup, makan binatang tu hidup lagi. Baik. Halal dimakanlah ikut pandangan Syafi'i, halal dimakan hidup-hidup namun makruh. Namun makruh. Awak yang pelik-pelik dengan ni. Kalau kita biarkan ikan mati macam tu je atas darat, makruh ke Ustaz? Tak makruh. Sebab dia antara haiwan yang cepat mati, dia tak jadi seksa dia, jangan seksa dia. Maka biar ni kerat telinga dia, kerat sirip dia. Tak boleh, Tuan Syaril. Biar dia mati sendiri, tak apa. Dalam mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, dia sebut boleh tunggu hingga dia mati. Tak atas darat lah. Kalau Tuan Syaril tak layak, tak mati lah dia. Tak mati-mati dia. Tak atas darat. Bubuh dalam besen, jangan buhayak lah. Tunggu dia mati sendiri. Satu, sebab dia haiwan yang cepat mati kalau dia tak kena ayak. Kalau lambat mati macam ikan keli dan sebagainya, maka karati dia sampai mati. Ada orang ajak tu dekat kepala tu, kalau ikan keli atau ikan ruan dan semua ni, ikan haruan, maka dekat bahagian kepala dia boleh atas tu potong sikit, bagi dia berlubang sikit, cucuk sikit dengan pisau, dia cepat mati. Wallahu alam. Saya pun try buat tu, sungguh mati cepat. Itu mati cepat. Nak cantik lagi, jangan siksa dia lah. Kita potong atas tu, bagi mati terus. Semelih dia. Dia bukan, ikan tak masuk haiwan yang kena semelih. Tapi nak bagi mati, boleh semelih. Nak boleh semelih. Boleh ketuk dia, ataupun biar dia mati sendiri, letak di atas darat. Atas darat. Baik. Kita masuk tajuk lain sikit lah. Kita masuk tajuk lain. Apa hukum seorang lelaki melakukan facial treatment ataupun rawatan muka? Adakah dibolehkan? Baik, rawatan muka ni bersih muka. Bersih muka dan menyegarkan muka tanpa melibatkan suntikan tambahan. Maka hukumnya harus dan tak ada dalil yang mengharamkan. Bahkan memelihara diri merupakan satu tuntutan di dalam syarak. Namun sekiranya diperhatikan sedalamnya, golongan wanita yang terkehadapan dalam isu ini, oleh kerana itu kebanyakan pusat rawatan didominasi oleh kaum wanita dari sudut servis, tempat rawatan, gender pekerja dan sebagainya. Maka orang lelaki-lelaki dilarang menjalankannya sekiranya lebih terdedah kepada fitnah, melainkan disediakan servis, tempat dan kemudahan khusus yang patut syariah laki-laki, perempuan-perempuan. Dia bukan satu darurat. Dia kena carilah hak laki-laki yang perempuan-perempuan. Baik, kadang-kadang kita pergi mancing, kita jolok je dengan kayu dalam mulut ikan, dikira seksa juga. Seksa lah. Sebab tu dah lah sakit kan dia. Menyebabkan mati dalam keadaan terseksa, dijolok kayu lah pula. Ketuk dulu Tuan Syaril, lepas tu baru jolok. Tanya nelayan ni, Tuan Abu Omar ni. Maka berdosa juga duk pergi menjala tu. Sodok juga dengan kayu. Siapa bagi haruan tu? Nelayan lah. Tapi lama dah tak dapat haruan ni. Ikan likur pun lama tak dapat ni.
Duk bagi kat janda mana ni? Tak sampai sini ni. Janda pergi montong hari tu ke? Yang bagi roti tu. Baik Tuan Syarif jangan duk jolok dia lah. Jangan duk jolok dia. Bayangkan kita kena jolok lagu tu, macam mana rasa? Sebab tu kita dah baca, tengok balik bab-bab yang saya kuliah 2-3 siri sebelum ni berkaitan dengan haiwan memiliki perasaan. Saya dah kuliah dah sebelum ni. Haiwan memiliki perasaan. Sebab tu Nabi jaga perasaan dan disebut dalam riwayat seekor unta main mengadu dekat Nabi sebab tuan dia bagi buat kerja teruk tapi bagi makan tak cukup. Yang tu pun Nabi marah. Ya? Nabi marah. Nabi cari mana tuan dia. Sebab apa? Siksa unta. Bagi barang bawa kerja teruk, rehat kurang, makan sikit. Unta main mengadu dekat Nabi. Ya? Ada Nabi marah. Nabi marah. Maka hari ni jangan siksa. Bukannya apa, kok jatuh dari perahu. Bagi bawa ni lah, bawa bekas elok-elok, tutup. Pergi mancing boleh, beli joran boleh, beribu. Bekas ikan kan tak boleh beli. Akan beli bekas ikan. Tak boleh juga, tanya nelayan. Tuan Abu Omar tu, dia ada jaring dia untuk masukkan ikan. Untuk buah ikan. Jangan duk jolok lah. Sian ikan tu, Allahu Akbar. Tuan Syarif pun duk mancing kat tu. Bagus kat tu. Kalau ikan tu lebih-lebih tu, hantar mai sini. Nak cantik lagi, hantar siap masak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada orang hutang dengan kita. Kita cakap halal tapi dia tetap nak bayar juga. Bolehkah kita ambil dia tu? Baik, kita halal. Kalau nak bagi juga, itu hadiah. Boleh terima. Kalau tak mau, bagi kat saya. Senang saya. Simple. Kalau Tuan Kemalizan rasa tak mau, bagi kat saya insyaAllah. Boleh kita selesaikan. Boleh tabung kan talaki pun boleh. Jangan susah hati. Yang halal dah halal. Yang dia bagi tu jadi hadiah kat kita lah. Produk untuk kekuatan dalaman seperti ubat kuat turut dijual pada hari ini. Apakah hukum memakan ubat kuat? Sudah. Nak kuat dari mana? Nak kuat dari mana? Ubat kuat ni banyaklah di pasaran ni. Saya sebut dah dulu, patutnya ubat kuat bila makan jadi kuat semayang. Kuat baca Quran. Kuat bersedekah. Tak apalah. Ini ubat kuat. Tapi mayang tak kuat. Baca Quran tak kuat. Menjala dia kuat. Tak jadi apa juga. Dia makan ubat kuat, patutnya kuat beribadah di samping buat kerja dunia. Baik. Boleh. Makan ubat kuat ni boleh. Berdasarkan keadaan tertentu. Sekiranya seseorang lelaki lemah tenaga batin dan mengambil ubat kuat semata-mata untuk memuaskan isterinya, maka ia dibolehkan dan tiada halangan kerana adanya maslahah dan baik untuk pasangan di samping mengukuhkan hubungan suami isteri. Adapun sekiranya ia digunakan untuk jalan yang haram seperti berzina dan seumpamanya, maka hukumnya haram bahkan berdosa dimakan ubat kuat. Abuan nak buat dosa. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Kebelakangan ini lelaki-lelaki yang memiliki rupa paras yang menarik dipilih menjadi duta satu-satu perkhidmatan atau produk atau pakaian. Jadi model. Adakah dibolehkan? Ada dua hukum. Hukum yang pertama harus, hukum yang kedua haram. Bila harus? Bila menjadi model pakaian yang menutup aurat dan tidak memakai pakaian yang menyerupai wanita. Juga tidak dihiaskan sesuatu yang dilarang seperti emas, sutra dan seumpamanya. Ini boleh jadi model yang harus. Model minyak Siti.
model sardin, model berah. Boleh. Sahabat kita baru masuk. Tuan Kamarul Nizam. Model mesin air. Apa? Mesin apa? Kowi. Kowi. Boleh lah. Siapa yang di rumah tak ada mesin air, boleh jumpa dengan, boleh PM dengan Tuan Kamarul Nizam Basri. Nak beli kereta pun boleh. Dia jual kereta. Beza boleh. Nak beli Azia pun boleh. Boleh jumpa dengan dia. InsyaAllah. Jadi model sekali. Model kereta. Baik, model yang haram jika mendedahkan aurat, jika menyerupai wanita, pakai gelang, pakai rantai. Ini tak boleh belakang lah. Jadi model yang haram. Baik. Apa hukum seorang lelaki merubah jantinanya? Misalnya seorang lelaki berubah jadi wanita, sama ada dengan suntikan, pembedahan plastik dan seumpamanya. Haram. Tak boleh mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi trend terkini apabila lelaki memakai gelang dan juga subang, dan ada juga ustaz yang pakai. Sudah. Ustaz mana pula dah? Bolehkah memakainya? Bagaimana pula hukumnya? Ustaz mana pula pakai gelang ni? Pakai gelang. Baik. Orang lelaki-lelaki diharamkan pakai gelang, diharamkan pakai subang, diharamkan pakai rantai. Diharamkan pakai gelang kaki. Kerana ia termasuk perbuatan menyerupai wanita. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, aku melaknat golongan lelaki yang menyerupai wanita dan golongan wanita yang menyerupai lelaki. Antara maqasid pengharaman ini untuk memelihara keaslian, kelakian itu. Dah jadi tak asli dah. Tak asli dah. Bahkan benda ni meruntuhkan akhlak, bahkan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa hukum jual kain telekung harga sampai ribuan ringgit? Duk rasa sekali fikir khusyuk kot sampai mahal. Baik. Kalau dia orang yang berkemampuan, dia pakai yang mahal, terutama pakai telekung semayang, kain semayang, baju, jubah yang mahal. Di samping dia satu orang yang amat ambil berat tentang hal ehwal jiran, hal ehwal fakir miskin, dan dia memang berkemampuan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia orang yang tak berkemampuan, tak boleh lah. Jadi beban. Dan juga kerana dia beli kain telekung tu, menyebabkan nafkah anak-anak, nafkah isteri tergendala. Ini akan timbul masalah. Tapi kalau dia orang berkemampuan, boleh. Sebab apa? Ada riwayat sahabat Nabi. Tak silap saya, Tamim Ad-Dari. Dan juga tuan-tuan boleh baca dalam riwayat berkaitan dengan kisah bulan Ramadan. Sebagian sahabat di malam 10 malam terakhir mencari Lailatul Qadar. Ada yang berpakaian cantik indah, ada yang berpakaian mahal untuk sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, jangan sampai jadi satu pembaziran atau jadi satu benda yang riak ataupun melampaui batas sehingga tergendala nafkah-nafkah yang lain, termasuk bantuan-bantuan kepada golongan fakir miskin. Kerana selai kain telekung tu. Itu boleh. Berbeza dengan kita bincang dulu, beli binatang, bela kucing, beli kucing harga 4,000. Tak boleh. Dia dah melampaui batas. Dia bukan satu keperluan. Dia dah termasuk dalam bab pembaziran. Ini lain. Ini harga pakaian solat lain. Ada sahabat yang berpakaian yang mewah, yang indah, yang mahal. Untuk sujud pada Allah Ta'ala berdasarkan kemampuan masing-masing. Ini ada agak masalah agak. Semua pergi kerja baju lawa-lawa, mayang, baju tampung-tampung, koyak-koyak. Kemudian telekung, taik cicak pula dah. Taik lalat penuh. Lusuh dah. Tapi bergaya ya Allah bila pergi kerja dah. Itu terbalik pula. Terbalik. Bagi kita ni, al-umur awsatuha.
sebaik-baik urusan ialah yang pertengahan. Tak mahal sangat, tak murah sangat, tapi indah, cantik, lawa. Itu macam tu lah. Ya? Bersih. Bagi elok. Bagi elok. Bagaimana pula jika lelaki makan gincu? Ada juga. Ni pun tak boleh haram sebab menyerupai lelaki yang menyerupai wanita. Tak boleh. Tetapi jika memakai pelembab bibir dengan tujuan untuk membasahkan bibir yang kering dan mengelakkan daripada merekah, hukumnya harus. Walaupun mungkin ia meninggalkan sedikit warna di bahagian mulut sesudah memakainya. Orang lelaki haram pakai gincu, tapi pakai lip balm, pelembab bibir, itu boleh untuk membasahkan bibir yang kering dan mengelakkan daripada merekah. Itu boleh. Ustaz, apakah berdosa bunuh cicak dengan spray reset? Bukan dosa. Cicak termasuk dalam haiwan yang sunat dibunuh. Kita bincang dah sebelum ni. Saya ulang balik. Boleh tengok rakaman sebelum ni. Detail kita bincang. Bab cicak. Cicak ni binatang yang sunat dibunuh. Bahkan Nabi SAW sebut, siapa yang bunuh cicak dengan sekali mati. Sekali mati. Ketuk mati. Sekali mati. Dapat 100 pahala. Siapa yang 2 kali mati, Nabi sebut kurang sikit. Diketuk 3 kali mati, kurang sikit pahala. Tapi tetap dapat pahala bunuh cicak. Maka kalau bunuh dengan reset pun tak apa. Spray dengan reset, mati dia. Dapat pahala. Tuan Nik Nasrun. Kalau bunuh cicak. Ulang, cicak, gagak. Kemudian burung herring, kita sebut burung herring. Seumpama cicak lipas. Ini binatang yang sunat dibunuh. Sunat dibunuh. Yang haram dibunuh, lebah, semut. Itu kita dah bincang sebelum ni. Katak tak boleh. Boleh tengok rakaman. Tuan Johari balik daripada Pontian. Sekarang berada di RNR Pedas Linggi. Masya Allah. 2 hari lepas di Kedah. Hari ni di Johor. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, para pendengar, pagi tadi saya dah post memohon bantuan rumah terbakar di Pontian. Ni sahabat kita Tuan Johari Ismail. Hari ni pergi tengok di Pontian. Ni baru balik ada di Pedas Linggi. Memerlukan 100,000 ringgit. Ada 5 rumah yang terbakar. Tinggal selai sepinggang. Menjadi kewajipan kita untuk membantu. Dan saya tadi dah letak dekat wall Facebook. Untuk sama-sama menyumbang. Seorang RM10, RM20, RM50. Hari ni kita ada rumah. Kita boleh selesa. Tempat tidur. Ada 5 keluarga. Yang rumah terbakar. Habis selai sepinggang. Dan sahabat saya pergi tengok. Nanti insyaAllah tuan-tuan boleh tengok. Video akan menyusul insyaAllah. Video akan menyusul insyaAllah. Kita memerlukan 100,000 untuk membina balik 5 buah rumah. Nanti akan ada detail. InsyaAllah. Ada 5 keluarga yang akan kita bantu. Rumah terbakar habis selai sepinggang insyaAllah. 100,000. Maka saya dimaklumkan setakat buka infak 2 hari ni dah ada hampir 20,000. Kita ada memerlukan lagi 80,000. Saya sangat berharap pada sahabat-sahabat sekalian yang mendengar suara saya dan panjangkan. Boleh copy paste. Boleh copy paste di Facebook saya dan panjangkan dalam grup Facebook, dalam WhatsApp, dalam Instagram untuk sama-sama kita bantu. Moga dengan kita bantu buat rumah orang yang ditimpa ujian ini, moga Allah Ta'ala membina rumah untuk kita di alam barzah dan juga di syurganya di hari akhirat insyaAllah. Pada sahabat-sahabat, sama-sama kita bantu seorang sikit insyaAllah. Kita memerlukan 100,000. Dan akaun dekat yang kita letak tu di bawah Muslim Care. Dan siapa yang nak menyumbang melalui geng talaki pun boleh. Dan WhatsApp saya. Lepas buy-in boleh WhatsApp saya. Atau terus ke akaun Muslim Care Malaysia. Boleh WhatsApp Tuan Johari. Ataupun WhatsApp saya pun boleh. WhatsApp saya pun boleh. Walaupun melalui akaun Muslim Care Malaysia. Baik.
Apa hukum orang laki-laki memakai inai di jari? Asasnya haram bagi orang laki-laki memakai inai di jari, meskipun tujuannya untuk menceriakan hari perkahwinan yang berlangsung. Hal ini kerana perbuatan tersebut adalah menyerupai kaum wanita dan dicegah. Disebut oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', adapun mewarnakan kedua-dua tangan dan kaki sememangnya sangat digalakkan bagi wanita yang berkahwin. Namun perbuatan ini dilarang ke atas kaum lelaki, melainkan atas tujuan untuk berubat. Cuma ada fatwa Malaysia yang mengharuskan hari kahwin saja laki-laki pakai 3 jari saja inai. Itu ada fatwa Malaysia lah. Dalam fatwa Imam Nawawi, laki-laki boleh pakai inai untuk berubat saja, lain tak boleh. Ya? Maka kalau nak ikut fatwa yang harus itu, boleh pakai fatwa Malaysia 3 jari saja. Itu pun waktu kahwin sahaja. Tak boleh itu. Yang tu boleh. 5 jari tak boleh. Tapi fatwa yang disebut oleh Imam Nawawi langsung tak boleh. Baik, sikit lagi. Bagaimana orang laki-laki pakai cincin perak? Cincin yang tak boleh ni, bukan cincin ni, apa-apa saja perhiasan yang berunsurkan emas, maka yang ni diharamkan bagi lelaki. Tapi perhiasan yang berunsurkan perak dibolehkan bagi lelaki, seperti cincin. Boleh. Dalam membincangkan soal cincin, jari mana yang paling sesuai nak pakai? Orang perempuan, semua jari boleh. Orang perempuan, semua jari boleh. Orang laki-laki disunatkan menyarung di jari kelingking sebagaimana yang diamalkan oleh baginda SAW. Walau bagaimanapun, jika menyarungkannya di jari manis pun dibolehkan kerana tiada dalil yang menghalangnya. 2 jari. Jari ketiga, bagi ulama mengatakan makruh. Jari-jari ni makruh. 2 jari ni, kelingking dengan jari manis. Itu antara yang dibenarkan. Baik, yang ni mungkin ada yang sebahagian kita ni terlibat. Apakah hukum seorang lelaki menyimpan rambut panjang? Adakah dibolehkan? Ada juga trend hari ni, orang laki-laki suka simpan rambut panjang. Baik, hukum dia. Hukum menyimpan rambut adalah harus selagi tidak melebihi bahu. Sekiranya melebihi bahu, hukumnya berubah menjadi haram kerana ia menyerupai wanita. Orang laki-laki boleh simpan rambut sampai atas bahu. Lebih pada atas bahu, dah terjuluk bawah pada bahu, maka dihukumkan haram. Ini yang dibincang oleh para ulama. Tidak dinafikan walaupun terdapat golongan yang menyimpan rambut panjang, bahkan menyandarkannya kepada sunnah. Namun ada kalanya kefahaman tersebut telah disalah fahami sehingga menyebabkan ia terpesong daripada hakikat yang sebenar. Sekiranya kita meneliti sifat-sifat dan kepribadian Nabi, nescaya kita mendapati bahawa baginda juga menyimpan rambut yang panjang. Namun tujuannya adalah untuk mengelakkan cuaca yang panas, di samping sangat rapi dan teliti dalam menjaga rambutnya. Adapun realiti hari ini, sebahagian orang menyimpan rambut panjang kerana ingin digelar rockers dan seumpamanya. Jelas matlamat tersasar daripada tujuan sebenar baginda berambut panjang. Sebahagian sirah menyebut sahabat-sahabat simpan rambut panjang, bila perang kena tetak dekat tengkuk, maka tak putih kepala sebab dilindungi oleh rambut. Itu waktu perang. Hari ni main PUBG. Perang apa tu? Tak payah simpan rambut panjang-panjang. Memanah. Manah. Tak ada musuh pun. Manah dia sendiri je.
Hari ni berbasikal. Tak perlu semua tu. Baik, tujuan sebenar menyimpan rambut panjang harus dah dinilai semula. Jika benar kerana sunnah, pastikan ia bertepatan dengan konsep sunnah yang sebenar, tanpa berbeza dengannya walaupun sedikit. Nabi sentiasa meminyakkan rambut dia, bahkan elok. Lepas tu berserban dia, cantik. Kita kena lihat juga. Okay? Sebab apa? Disimpan rambut. Dia ada asbab dia. Dia ada tujuannya. Dia ada tujuan. Baik. Habis tentang masalah ni. Masalah yang kita bincang ni. Pada malam ini. Dan banyak lagi lah tajuk-tajuk dan perkara lain yang akan kita bincang. Cuma yang terakhir. Ada lagi soalan? Lepas pula lagi ni. Ada lagi ke? Baik. Oh, ni ada sikit lagi. Cukur rambut. Bolehkah cukur rambut botak? Sebahagian ulama melarang cukur rambut, kecuali orang yang mengerjakan haji dan umrah. Ini kerana Nabi tidak pernah mencukur rambutnya kecuali ketika haji dan umrah. Baik, beberapa pandangan. Ibnu Arabi, ulama mazhab Maliki, menegaskan rambut di kepala ialah perhiasan, mencukurnya adalah bid'ah. Imam Qurtubi, beliau berkata Imam Malik telah memakruhkan mencukur rambut, kecuali bagi orang yang bertahallul daripada ihram. Namun jumhur ulama, termasuk ulama mazhab Syafi'i, berpandangan bahawa harus mencukur rambut sebagaimana harus menyimpannya. Kata Imam An-Nawawi, menurut pandangan ulama Syafi'i, mencukur rambut adalah harus dalam semua keadaan. Namun jika sukar menjaganya, payah nak minyak, payah nak sikat, sunat rambut itu dicukur. Jika tak sukar jaga dia, maka sunat membiarkan tanpa dicukur. Kalau tak susah nak jaga rambut ni, boleh minyak dia, boleh sikat dia selalu, boleh kemas dia, maka sunat tak dicukur. Baik. Maka hukum yang jelas dalam bab ni, bab cukur rambut ni adalah harus mencukur rambut. Khusus hukum ini hanya untuk orang lelaki-lelaki. Bagi wanita tidak diharuskan cukur rambut tanpa keperluan, kerana perbuatan itu menyerupai lelaki dan ditegah oleh Nabi. Kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Rasulullah SAW bersabda, Nabi menegah wanita daripada cukur rambut. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa hukum cukur atau menipiskan misai? Hukumnya sunat. Mencukur atau menipiskan misai, hukumnya sunat. Nabi menyebut 10 perkara sunnah, iaitu menggunting misai, membiarkan janggut, bersiwak, menyedut air ke dalam hidung, memotong kuku, membersihkan celah-celah jari dan kawasan berlipat, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan istinja. Baik. Pandangan pertama, cukur misai merupakan pandangan ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Boleh cukur. Hal ini kerana Nabi sebut, potonglah misai hingga nampak kulit dan biarkanlah janggut. Hendaklah kamu berbeza dengan orang Majusi. Menurut ulama, perkataan memotong maknanya mencukur hingga sampai ke kulit. Baik. Pandangan kedua, sunat menggunting saja. Disunatkan untuk menggunting misai sehingga kelihatan bibir mulut, iaitu menggunting bahagian yang memanjang ke atas bibir mulut. Adapun mencukurnya dilarang, hukumnya makruh. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Bahwasanya misai ni nipis saja. Cukur makruh misai dalam mazhab Syafi'i.
pandangan Hanafi Hanbali boleh cukur misai. Ada satu pandangan lagi. Harus untuk menggunting atau cukur misai. Ini sabit daripada hadis Nabi, merupakan pandangan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Maka misai ni boleh pandangan, boleh cukur, boleh gunting, boleh nipiskan. Dan ada yang mengharuskan. Baik, macam mana pula dengan janggut? Macam mana pula dengan janggut? Nabi sebut tadi, biarkan janggut. Pandangan pertama, wajib menyimpan dan haram cukur janggut. Haram. Ini pandangan jumhur ulama Maliki, Hanafi, Hanbali. Mengharamkan cukur janggut dan wajib simpan janggut. Dalilnya, Nabi sebut potonglah misai dan biarkan janggut. Pandangan kedua, makruh. Ini merupakan pandangan sebahagian ulama. Qadhi Iyad mengatakan dimakruhkan mencukur janggut. Adapun membuang sebahagian daripadanya panjang atau lebarnya jika terlalu lebat, maka itu adalah baik dan elok. Lebat sangat, tebal sangat. Imam Malik memakruhkan janggut yang terlalu panjang. Sebahagian ulama menggalakkan janggut yang melebihi satu genggam tangan supaya dipotong. Ini kalau janggut panjang. Kalau tebal sangat, trim. Sebolehnya jangan cukur. Sebahagian ulama mengharamkan cukur. Pandangan kedua memakruhkan. Tak ada yang mengatakan harus. Ada janggut ni tak boleh. Misal ada yang kata harus, ada yang kata makruh. Tapi janggut tak ada kata harus. Cukur janggut haram ataupun makruh. Dua saja. Ada satu pandangan, kalau dia lebih pada segenggam, cabut. Itu satu pandangan lah. Ini terlalu panjang. Imam Malik kata macam tu. Namun ada juga ulama yang berpandangan janggut hendaklah dibiarkan tanpa diganggu. Kerana Nabi sebut biarkan janggut. Panjang mana tak apa, cuma trim saja. Dalam Sahih Bukhari disebutkan apabila mengerjakan haji atau umrah, Ibnu Umar akan menggenggam janggutnya. Lebih daripada genggaman akan dipotong. Riwayat Al-Bukhari. Ibnu Umar buat haji umrah dia genggam, lebih dipotong. Mana sebahagian ulama kata tak apa. Kalau nak panjang, ada dulu Allah yarham Ustaz Taliban, janggut sampai pusat ni, boleh. Orang kata trim sikit, boleh. Dan dia kalau pakai pandangan Maliki, Hanafi, Hanbali, memang haram cukur dan wajib simpan. Wajib simpan janggut. Ada orang ikat rambut ketika solat. Dia di luar solat, boleh dandang rambut. Boleh ikat rambut lah, kalau panjang sangat. Namun Nabi melarang mengikat rambut atau mendandannya ketika solat. Kerana rambut juga perlu dibiarkan untuk turut sujud. Imam Ahmad meriwayatkan, Rasulullah menegah seorang lelaki mengerjakan solat dalam keadaan rambutnya diikat dan didandan. Maka berdasarkan hadis tersebut, jumhur ulama 4 mazhab memakruhkan perbuatan mengikat atau mendandan rambut ketika solat. Imam Ibn Iraqi mengatakan larangan tersebut dikecualikan kepada wanita. Hal ini kerana rambut merupakan bahagian aurat wanita, bimbang jika tidak diikat dan ditutup, menyebabkan solat terbatal oleh aurat yang terdedah. Takut dia terjuluk keluar. Maka orang lelaki, rambut tu makruh ikat. Kena lepaskan. Kena lepaskan rambut waktu semayang, waktu sembahyang. Baik, yang terakhir untuk malam ni, style rambut Nabi. Style rambut Nabi. Nanti kalau sempat kita sebut warna pakaian Nabi, warna pilihan. Kalau saya sempat malam ni, lagi 10 minit ni, pukul 10. Style rambut Nabi.
Nabi ni ada beberapa style rambut. Siapa habis ni lah. Sambung isu pula. Takut saya pula isu ada program di Hulu Langat untuk hantar berah. Baik. Style rambut Nabi yang pertama berbentuk wafrah. Wafrah. Rambut yang panjang melepasi telinga tetapi tidak sampai mencecah bahu. Nak cerita pun tak nak tengok. Dia style rambut lah. Maknanya kita hari ni boleh tiru style rambut Nabi. Rambut yang panjang melepasi telinga, tutup telinga, tapi tak mencecah bau. Yang kedua, limah. Rambut yang melepasi kedua-dua telinga, sama ada mencecah bau ataupun tidak. Rambut kadang cecah bau ataupun tidak, tapi tutup telinga, melepasi telinga. Yang tiga, jummah. Jummah ni rambut yang panjang melepasi telinga hingga mencecah bahu. Riwayat menyebut rambut Nabi sentiasa dalam keadaan limah, yakni melepasi kedua-dua telinga. Ada kalanya mencecah bau, ada kalanya tak cecah bau. Itu kebiasaan Nabi. Ada kalanya rambut Nabi melepasi telinga sampai ke bau. Tapi kebiasaannya yang tadilah. Dan ada kalanya wafrah. Lepas telinga tak sampai bau. Ini style rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu warna pakaian Nabi? Kan sambung lain kali pula. Warna pakaian Nabi. Nabi suka baju warna apa? Jubah warna apa? Kurta warna apa? Sebab para ilmuwan mengatakan tiada warna khusus yang diisytiharkan sebagai satu-satunya warna yang paling sunnah. Kerana Nabi sering berbeza pakaian, memakai pakaian yang berbeza warna dalam situasi dan keadaan tertentu. Yang pertama, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis, kata Jabir, Rasulullah pernah berpakaian bercorak merah pada 2 hari raya dan pada hari Jumaat. Nabi pernah pakai pakaian merah pada hari Jumaat dan pada hari raya. Raya tahun ni di rumah, raya tahun depan moga tak di rumah tak kot. Bolehlah kalau raya di rumah lagi baca khutbah pakai jubah merah. Pakai jubah merah. Yang kedua, Nabi kata Sayyidina Ja'far bin Amr bin Hurais, sesungguhnya Rasulullah ketika berpidato di hadapan umat, baginda memakai serban hitam. Nabi pakai hitam. Juga kata Jabir, semasa Nabi masuk kota Mekah, waktu Fathul Mekah, Nabi pakai serban hitam. Nabi pakai serban hitam. Ada kalanya tadi merah. Yang kedua, Nabi pakai hitam. Yang tiga, kata Anas bin Malik, warna yang paling disukai oleh Rasulullah ialah hijau. Ulama kata yang sukai maknanya, ada ulama berpendapat bahawa digalakkan memakai pakaian berwarna hijau kerana ia merupakan warna yang paling cantik di mata orang yang memandang. Bahkan ia juga merupakan warna pakaian ahli syurga. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Insan ayat 21. Pakaian ahli syurga hijau. Nabi kata Anas bin Malik, antara warna yang paling disukai ialah warna hijau. Kita sebut tadi tak ada warna paling sunnah. Semua sunnah. Tapi Nabi suka, kata Anas bin Malik, pakaian hijau. Lain kelabu. Kata Imam Bukhari, daripada Ibnu Abbas, Nabi pernah keluar dengan kepala yang dibalut sehelai kain berwarna kelabu. Warna kelabu. Lagi warna apa? Warna putih. Ibnu Hajar menyatakan pada hari raya, kami disuruh memakai pakaian berwarna hijau.
kerana warna tersebut adalah lebih utama. Adapun warna hijau adalah lebih afdal daripada warna lain sesudah putih. Maknanya warna putih, warna yang Nabi paling suka, kemudian hijau, kemudian warna-warna lain. Bahkan baginda pernah bersabda, sebaik-baik pakaian kamu adalah yang berwarna putih. Kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, warna paling disukai Nabi ialah warna putih. Kemudian hijau. Hari raya Nabi suruh pakai hijau. Ada ketika Nabi pakai merah. Maknanya raya tahun ni pakai hijau. Hari raya kedua pakai warna merah. Tapi yang Nabi paling suka putih. Warna putih. Tapi hari raya pakai, Nabi suruh pakai warna hijau. Hari raya ketiga pakai putih. Hijau, merah, putih. Waktu-waktu lain Nabi suka warna putih. Pakai putih. Sebab tu hari Jumaat digalakkan pakai warna putih. Warna putih. Lain pada tu boleh pakai warna hijau, boleh pakai warna merah. Sebab ada riwayat berkaitan Nabi pakai warna merah. Boleh tak pakai baju warna-warni, corak warna-warni? Boleh. Kata Sayyidina Anas, Nabi menutup kepalanya dengan kain biasa yang bercorak warnanya, yang bercorak-corak warnanya, warna-warni. Kain selempang ke, kain tutup kepala tu lah. Nabi pakai berwarna-warni. Boleh. Boleh. Habis yang dilarang, Nabi melarang aku, kata Sayyidina Ali, Nabi melarang aku membaca Al-Quran ketika rukuk. Waktu rukuk tak boleh baca ayat Quran. Macam doa yang diajak lah. Nabi larang aku memakai emas. Dan Nabi melarang aku memakai pakaian yang dicelup dengan al-mu'asfar. Yakni warna kekuning-kuningan. Celup apa? Celup yang warna kekuning-kuningan. Ini tak digalakkan. Pencelup lah, pencelup. Nampak macam pakaian keagamaan orang lain seluruhnya kuning yang dicelup warna tu. Warna kekuning-kuningan itu. Namun begitu ulama menyebut warna kuning itu pakaian yang makruh dipakai jika menyerupai pakaian keagamaan. Kalau kita pakai baju tu baju saja, pakai baju Buddha tu, kacau. Habis warna yang ada hari ni kuning, corak, ada tulisan semua, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Baik, disebabkan data Tuan Abu Omar pun dah habis, kalau kuliah kita pun habis lah. Kuliah kita habis. InsyaAllah. Lagi akan datang kita akan bincang lah. Banyak lagi lah soalan-persoalan realiti semasa kehidupan kita hari ni. Tuan Abu Omar boleh semak dengan Tuan Muhammad Najmi. Dia punya data SOX dia RM63, 40 gig. 40 gig. Ada yang 100 gig. Berapa puluh tak tahu 100 gig SOX dia. Boleh tengok tanya dia lah. Ada data sampai 100 gig sebulan dibaginya. Sebulan dibaginya. 100 gig. Saya ingat tak sampai RM100 pun. Data tu. Boleh bincang. Dia toki yang tadi kita sebut, toki Koi, ni toki SOX. Boleh dah tengok. Cek tengok tang mana yang tak cukup data tu. Boleh tambahkan data. Baik, insyaAllah lagi akan datang kita tengok sikit lah. Ada sahabat kita tanya baru ni, dia suka belah ikan. Hukum belah ikan. Sebab belah ikan ni dia ada 3 hukum. Ada hukum halal, ada hukum haram, ada hukum sunat, ada hukum wajib, ada fardu kifayah. Hukum belah ikan pun ada 3 hukum. Apa hukum belah ikan suka-suka? Adakah hobi belah ikan ni berdosa, jadi membazir ataupun tidak? Adakah ayak dekat akuarium tu dihukumkan najis? Tai ikan macam mana? Tai ikan main ayak dalam akuarium tu terus pergi semayang. Boleh ke tak boleh? Kolam ikan kita belah, wuduk dalam kolam ikan.
Ini bab belaikan nantilah. Kita akan tengok berkaitan dengan hukum hakam belaikan lah. Sebab ada sahabat kita, dia rajin mancing, ada rajin menjala, ada yang suka dengan ikan. InsyaAllah subuh esok kita tengok sikit bab belaikan dan juga beberapa remeh-temeh hal ehwal semasa ni yang hari-hari kita buat lah. Yang kita sebut ni yang hari-hari kita buat. Kadang-kadang terlepas pandang. Nampak macam remeh, tetapi besar hukum dia insyaAllah. Baik, wallahualam. Jumpa lagi dalam siri kuliah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pada sahabat-sahabat sekalian, Geng Talaki kita boleh tengok dekat Facebook Geng Talaki ataupun Facebook saya. InsyaAllah kita ada projek-projek terkini yang sedang kita usahakan, seperti membina rumah fakir miskin, membaiki rumah fakir miskin, membantu golongan fakir miskin, golongan gelandangan, orang yang dibuang kerja, yang tak ada barang dapur sebagainya, orang sakit. Boleh tengok semalam saya ziarah orang yang sakit jantung, buah pinggang, usus, kemudian gaut. Allah uji dia. Allah uji dia. Dan hari ini ada ramai yang pergi bantu dia. Alhamdulillah. Dan juga kita sedang usahakan kutipan untuk bina masjid di Pondok Tok Guru Ustaz Bakar di Telui Tua di Kedah. Di Kedah. Juga kita sedang usaha untuk membina pondok madrasah warga emas dan juga golongan dewasa di Kampung Sungai Gumut Tambahan, Kalompang. Kalompang. Siapa yang nak infak boleh. Nanti boleh tengok kat Facebook, saya akan letak saja. Juga untuk kapet baru di Surau Al-Amin, Batu Rakit. Batu Rakit, Terengganu. Kapet tu surau dia tak luas mana, 30x30, lebih kurang 7,200. Setiap kali sujud, walaupun kita duduk Sungai Buaya, kita duduk Bukit Beruntung, duduk di Kedah, sekali orang sujud, pahala boleh kat kita. Selagi mana orang sujud, baca Quran, duduk atas kapet tu dengar kuliah, maka kita akan jadi jutawan di hari akhirat insyaAllah. Dan banyak lagi lah projek-projek yang lain, projek kebajikan. Dari esok insyaAllah kita akan hantar 1,000 kampit beras 5 kilo di Dusun Tua Hulu Langat untuk mangsa-mangsa banjir. Dan ada NGO-NGO lain yang top up untuk bagi gula, beras, susu semua. Geng Talaki bagi beras campur semua, satu plastik lebih kurang RM50 barang dapur untuk dihantar kepada penerima di kawasan Hulu Langat yang diuji oleh Allah dengan banjir. Wallahualam. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Terima kasih semua pada sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.